menegakkan ukhuwah Islamiyah atas asas i'tisam bihablillah. Dasar kita hak suk sekali bagi majlis ilmi, lepas pada ngajar nak bina orang, lepas tu pasal nak mensunnahkan segala amalan ada buat dah, lepas tu hak sunnah-sunnah hak pasal tak ada pasal dak buat lagi, nak kutip buat habis seboleh-boleh yang kita boleh kuasa. Atau yang ketiganya nak gapo dia, nak apa dia, hidupkan ilmu dengan dakwah, hidupkan dakwah dengan ilmu. Yang keempat nak dakwah orang pada Islam. Yang kelimanya iaitu kita nak tegakkan ukhuwah. Sebab kerja dakwah ni kerja pasal kena orang panggil bermuajahah, kena pacun, kena belawai, kena bermuka bersemuka. Bila bersemuka, dia kena ada barang hak pasal gurih. Kena pasal gisir. Dakwah-dakwah ni maknanya nak betul barang hak belak, nak menyapa barang hak benar. Barang benar ni ya bahasa dia, ya kena belawai dengan barang tak benar. Ya jalan so. Jalan so ya, kalau jalan dua boleh selesai. Jalan so. Jalan tubuh kita, jalan hidup kita ni. Emma benar, emma tak. Dua tu. Jalan. Jalannya hidup kita. Nah, pegangnya kita, ibadat kita, gerak dan dia kita. Kalau benar, alhamdulillah. Hak tak benar dia lari tu baik. Kalau tak benar, hak benar lari tu baik. Balas tu. Jalan sah. Kalau jalan dua seni, kalau kita dua orang seni, kita sah. Kalau tak benar, suknya tepat neraka, na'udzubillah. Na'udzubillah minan nar. Kalau benar, syurga. Dua tu ya. Nah, sebab itu Allah Ta'ala dia uikan kebenaran dan kebatilan. Sebab itu kita kena dakwah. Dakwah tu bergisir. Kita tengok dakwah semua Nabi tak ada kata tak ada yang dibalas dengan kaum dia. Tak ada kata jadi orang panggil mendapat sambutan yang penuh. Sejarah Nabi yang dibakar-bakar lagi itu tak ada mendapat sambutan yang penuh. Sokongnya yang kuat daripada kaum dia, mereka sedikit. Itu adalah sunnatullah. Allah Ta'ala ada senguan sunnah dia tu sampakan lala ni belah tu. Tak ada kata la ni orang cerdik ke sikit. Nah, kita kecek kata la ni orang cerdik tu, kita duk banding dengan negeri kita. Banding negeri dia maju, tak ada gapo. Negeri kita ni kata kita cerdik dulu, duk lah batu, duk kerja pasal tu. Dan boleh jadi cerdik ni cerdik bak dunia. Bak akhirat tu tak tu kalau lagi nak cerdik lebih pada dulu ke tak. Nah, begitulah. Sebab itu saya yakin kata apabila kita tu berdakwah, kena jaga molek-molek, kena sipel semua dakwah. Dakwah ni kerja. Supaya kita kerja apa-apa, sudah kerja kena duk nyipawi. Nah, begitulah kita kena sipel bentuk ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah. Kena duk tegak sama benda tu. Kalau nak kira cara mana lah pun jangan pecah ukhuwah. Siapa nak tutuh ukhuwah, nak tebal ukhuwah, nak peracur ukhuwah. Ukhuwah ni mana persaudaraan dalam Islam yang Allah Ta'ala sendiri tamakkan ikatan persaudaraan ni di dalam wahyu dia dengan bunyinya innamal mu'minuna ikhwatun. Persaudaraan ni kita tak boleh nak buat tumbalkan. Siapa nak ngaji di mana, nak gapo di mana, persaudaraan dalam Islam tu kena jelas. Ambil hak ni kaedah, jangan nak ambil puak wak kaedah. Nah, benda-benda seperti ni kadang-kadang negeri yang pasal jahiliah dalam segi bak masyarakat. Kita Islam negeri kita banyak kena jadi bak semaya puasa ya. Bak kemasyarakatan banyak jahiliah. Bak sangkum tu banyak jahiliah. Nah, duk ambil jahiliah mai duk boh. Ya Islam ni dia setiap bidang kara tu kena pakai Islam. Bukan pakai Islam tekah semaya, tekah puasa, tekah bel saja dak. Nikah kahwin, cara pera anak, cara bela isteri, cara nak menghadapi jiran, Islam belaka. Tu dia. Tapi atas asas i'tisam bihablillah. Di antara dasar asasi bagi majlisul ilmi ialah usaha menegakkan ukhuwah Islamiyah.
atas asas i'tisam bihablillah. Tak boleh buat putus alaqah, terutama zaman keuzuran. Zaman kita tengah duk beki, jalan tengah duk beki, kita wak tak nak pakai gi apa semacam tak boleh jalan tengah duk beki. Nah, kadang-kadang tak boleh lalu, kena berjalan turun betul-betul jalan tengah duk beki. Nah, begitu Islam kita zaman punah ni. Nah, batas Islam kita duk dalam keadaan kena duk beki teruk ni, kita bawa kereta kena duk tak boleh pakai supaya batas zaman sahabat. Nah, lapan lainnya main dulu tak boleh. Memang main dulu sedak jalan. Nah, pakai kereta ke sedak-sedak kita lah ni gitu-gitu. Sebab tengah duk beki. Tengah duk beki ya tak serupa dengan keadaan batas comel. Nah, bawa derah. Nah, selisih dekat-dekat kita apa. Nah, batas tak comel ni ya ada belakang. Nah, la haula wala quwata illa billah. Kerana firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Suratul Hujurat ayat 10. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Siapa dia adalah ilaha illallah, kena adik-beradik belakang. Kena adik-beradik lalu. Ada hari ni kena hari ni. Tak ada hari ni tak ada kena hari ni. Nah, maka islahkanlah di antara dua orang saudara kamu itu, baikilah. Di antara dua saudara kamu. Jangan dah helak we punah. Helak we punah itu berarti kita deraka kepada Allah dalam ayat ni. Allah, tak ada duk pakai beki gapo. Duk balah yak di zaman mana dah pantang apa celagi ni. Tak ada pia lagi beki gapo. Maka semua pakai dosa belaka dengan ayat fa aslihu baina akhawaykum. Nah, tu dia. Balah kapun ni ngapa kapun ni tak boleh selisih bayar mai dulu. Wak kubu sama. Kelipar gak tubek perut lah lening. Duk tak lama tubek otak pula lening. Tak ada siapa nak bangun pergi baik sama sekali. Tu orang tu masyarakat semua kita sudah berdosa dengan ayat Tuhan kata fa aslihu baina akhawaykum. Jangan helak we duk balah. Sebab tu kita jangan ada buku nak jadi siapa tangga kata orang panggil balah. Adapun tak serupa pendapat bukan balah. Bukan pecah. Ikhtilaf pendapat ada masalah. Imam Syafi'i dengan Imam Malik tak serupa pendapat. Tapi dia tak ada balah, tak ada jadi tak ada bersalah mungku, tak ada duk pakak nak hijau mungku dan sebagainya, tak ada sekabut. Maka tak ada gapo. Habis balah ni lain. Tak tegar, tak kira sama, tak bergapo. Tu na'udzubillah min dzalik. Kita tak say. Kita berdosa dengan ayat fa aslihu baina akhawaykum. Sebenarnya ayat ni ayat nombor satu sekalinya di atas orang waliul amri ayat ni. Bahaya turun mari kepada setiap peringkat orang yang berkuasa, siapa kepada semua manusia tu. Cuma kok-kok duk ni lah tanggungjawab orang ramai ni. Tanggungjawab waliul amri ni besar. Bunyi kata duk balas mana, kita pisah jadi berbaik. Berkira cara, jangan jadi berkelahian itu duk jadi berlarut lagi, na'udzubillahi min zalik. Fa aslihu baina akhawaykum ni ya sebenar-sebenarnya ya kena islah siapa tangga berasa kata boleh kira capo dalam hidup. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin kepada orang mukmin seperti binaan. Dah 2 minggu ni tengah ajar dah. Yang mana tolong menguatlah oleh setengah akan sebahagian yang lain dalam binaan itu sendiri. Atau orang mukmin. Bermakna kata kalau orang mukmin duduk dalam keadaan tak ada satu binaan tu, kena baiki dah tu. Nak islah dah tu. Bukan nanti nak maki mungku baru nak islah. Kena ada islah dah. Kena ada baiki dah. Cuma cara islah. Ni cara islah dia pasang give jumpa kira bercara. Ni islah dia pasang adakan nasihat sama pendapat tu baik cara nak jadi tak sewilia dia antara orang islah. Cara islah tu macam-macam. Fa aslihu baina akhawaykum ni
sama ada peringkat sama dua orang peribadi atau dua kumpulan daripada jemaah atau dua negara. Iraq duk belaga dengan Kurd misalnya. Tak ada siapa nak islah. Tak ada siapa nak islah. Dabak dunia duk biasa halus pala belaka. Nah, negeri-negeri Islam lah ni pakai halus pala-pala belaka. Tak berani nak pergi bangun, nak pergi islah. Tak sewi penyakit tu mari siapa dia, duk pakak-pakak, duk perik mata takut penyakit tu masuk diri dia. Tu jadi duklah keadaan kita ni tak jalan kewajipan fa aslihu baina akhawaykum. La haula wala quwata illa billah. Dan sebaliknya orang Islam juga banyak duk usaha bakar supaya jadi balah tu kokoh besar lagi banyak benar lah tu. Lepas tu tak ada pihak gaji apa. Tak ada ngaji di mana. Tak ada berimej kepada siapa dia tu. Dia kira dia. Jadi balah kabsar. Sebab Tok Guru dia iblis ada setiap waktu duduk dengan dia. Tu siapa dia bermurid kepada iblis, selalu dia pasal api perkelahian di antara orang Islam. Pisah juga nak jadi kelahi. Nauzubillah min zalik. Hingga sampai akhir-akhirnya, sampai peringkat orang-orang ulama pun dijadikan sebagai ciri dia. Pelaga ciri ada belaka ulama-ulama. Kerana kadang-kadang ulama dia tidak reti cara politik duk mutad. Cara orang politik duk cari pun payuk tak kepala ya, kadang-kadang dia tak sedar. Sebab dia orang ikhlas. Ulama ni banyak ke ikhlas. Dia duk faham kata orang semua ikhlas pada dia belaka ke, maka dia akan jadi ciri kepada pihak-pihak yang duk mengatur dia. Na'udzubillahi min zalik. Baik itu insya-Allah taala orang Islam, orang cerdik, orang yang belajar Alkitab dan As-Sunnah jarang nak kena tipu oleh masyarakat-masyarakat kedai kopi dan sebagainya. Sebab itu insya-Allah Subhanahu wa taala kita mesti bawa akan ajaran yang sebenar kepada masyarakat. Satu juzuk daripada usaha islah dah insya-Allah taala. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Bertakwa kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Ni seperti mana kita dah pelajar banyak kali dah, katanya kewajipan kita islah mula-mula takwanya. Dua perkara. Islah dan takwa membawa rahmat. Siapa dia islah dan bertakwa, cara islah berdasarkan takwa, maka dia tu dirahmati Allah. Siapa tak ada islah dan tak ada takwa, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kita tetap menjunjung tinggi kedudukan ukhuwah yang telah dipertautkan ikatannya oleh Allah taala sendiri di antara orang-orang beriman. Kita tetap usaha merimbunnya dengan berbagai-bagai cara, walaupun kenyataan ikatan ukhuwah telah tercabar. Ni ikatan ukhuwah telah tercabar, terpotong dan berkecai abang, berselayur habis ukhuwah lah ni. Kerana ada pun perakyat mai dek kalut. Puak-puak hak ni jeling kau ni maki kau ni, hak ni kata huduh kau ni, la haula wala quwata illa billah. Pada ambil tabiat orang kafir mai hidup lah dah. Supaya kita tengok tabiat kafir duk ada berlaku tu. 2-3-4 hari, 2-3-4 malam pakak duk. Dalam Islam tak ada lah, tu tak ada. Tu orang panggil dua perkara. Nombor satu sekali, ia bohong. Yang kedua, dia mengupak. Majlis bohong dan mengupak. 4 hari 4 malam baru ni, okay? Jelas lah. Mengupak ni benar-benar. Alhamdulillah buat gini-gini. Tapi ada kata depan orang. Tu mengupak. Dosa penuh. Majlis 4 hari 4 malam. Allah penuh. Tapi dia kafirun. Tak ada masalah apa. Kafirun. Tu, jadi kita orang Islam tak boleh ambil sistem tu. Sebab majlis tu dia tak terbit daripada imam bohong. Kalau betul maka duk le arti ngupak. Dia sama banyak 50% bahan, 50% ngupak. Tu ya tak ada. Tak ada kelebihan apa, sebab itu kehancuran, tunggu hancur ya. Maka hancur sungguh. Tak ada apa-apa. Kalau dia duk jalan lah tu lagi, dia akan hancur lagi. Sebab itu bukan jalan Allah dan Rasul. Bila bukan jalan Allah dan Rasul, maka hancur. Na'udzubillah min zalik. Kita Islam tidak. InsyaAllah ukhuwah kita.
dalam kebanyakan masyarakat umat Islam hari ini, oleh berbagai-bagai tekanan maslahat kepuakan dan kepartian, waliyazubillah min dalik. Pasal puak, pasal parti ni banyak yang nak jadi tekan. Kalau orang duk le puak dia, duk le parti dia, kalau huduh setara ana pun jadi molek. Kalau iblis dia pun jadi orang duk le dia, kalau iblis jadi malaikat. Kalau bukan puak dia, malaikat pun iblis. Tu yang tabiat parti belah tu. Tabiat parti, tabiat puak belah tu. Dia bela juga orang dia walaupun iblis. Dia menetai juga orang tak ada dalam parti dia walaupun malaikat orang tu. Tu tabiat parti panggil. Ni tepat punuh. Kalau kita nak berpuak, kita puak ada batasan. Nak ngaji sini. Kalau hak ngaji sini molek belaka walaupun jahat. Tak boleh belah tu. Kalau hak ngaji lain huduh belaka walaupun molek. Tak boleh belah tu. Salah dalam Islam belah tu. Islam ni dia menilai orang menurut inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Hak paling tinggi sekali takwa orang tu molek. Walaupun dia tu sahabat kita atau walaupun dia orang kurang kenal sekian kita. Hak tak kenal kita buku peribadi buku gapo ni. Buku dasar dia kenal molek hidup dia, tapi kita tak saka dia. Dengan sahabat tak kenal peribadi yang kita. Dengan sahabat dia tu tak uwi barang hak kita nak sebagai satu masalah kat pemberayuk dengan dia kita. Itulah dasar politik cemar yang kita kena beringat diri daripadanya. Kita bukan makna kita nak lari daripada politik, tapi sekurang-kurangnya kita pandai menyesuai diri dengan perkembangan dan putar belik politik supaya jangan kita tu menjadi masuk dalam ulat politik, na'udzubillah min dzalik. Maka bila masuk dalam tu jadi najis, na'udzubillah min dzalik. Kita boleh jadi pendakwah kepada mereka, itu lebih baik daripada kita duk tenggelam timbul hului mudik dasar kepada maslahat mereka itu, na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah bahawa ayat ini mengandungi 4 unsur penerapan dasar penting. Satu, penerapan dasar ukhuwah dalam hidup di antara mukminin, iaitu innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala ikatkan dasar ukhuwah. Yang kedua, perintah Allah mengenai cara menyelesaikan permasalahan dalam penerapan dasar ukhuwah, iaitu islah. Islah tak boleh nak lari daripada ukhuwah. Bila kita nak berukhuwah, cadar bela-bela islah. Tak ada islah, tak mari ukhuwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Perintah Allah mengenai syarat kejayaan bagi segala perusahaan, sama ada di peringkat penerapan dasar ukhuwah itu maupun di peringkat menyelesaikan permasalahan dalam hidup berukhuwah, iaitu wattaqullah. Rahmat adalah hasil natijah dari usaha penerapan dasar ukhuwah dan pelaksanaan 2 perintah islah dan taqwa, la'allakum turhamun. Dengan itu marilah kita sama-sama berusaha menegakkan dasar ukhuwah Islamiah dalam hidup di antara kita melalui cara penanaman al-iman yang sebenar. Ukhuwah tak ada tanah dia tak naik. Ukhuwah ni satu pokok kayu, pokok tanaman, kena cadar tanah molek, tanah iman tu molek. Selagi iman tak ada, ukhuwah dia tak mari. Bukan makna tak boleh saing. Orang kafir pun saing, setia sesat sama dia, tapi bukan ukhuwah Islamiah. Dia tak angin buka ukhuwah. Sebab tu dia makan mungkui, tak ada berhenti-berhenti makan. Kelipar makan. Sebabnya la yabghi ba'duhum ala ba'. Ya mesti dah. Al-khulata' ni ya mesti kena makan mungku. Hak lang mungku wasa dia hatu tamada. Sebab bukan ukhuwah Islamiah. Orang tak ada Allah Subhanahu taala, tak ada takut pada siapa dia. Dia takut kepada siapa berayat sah dalam hidup dia. Gapo siapa berayat, dia takut tu. Itu dia. Na'udzubillah min dzalik. Dengan itu, marilah kita sama-sama berusaha menegakkan ukhuwah, dasar ukhuwah melalui cara penanaman al-iman yang sebenar dan pengislahan yang berdasar pada taqwa pada Allah semata-mata. Dengan itu sahaja hidup kita akan sentiasa dipayungi rahmat Allah dan yang selaku arhamar rahimin. Ingatlah bahawa 2 perintah fa'aslihu dan wattaqullah, kedua-duanya membawa hidup bermasyarakat menuju rahmat Allah. Sebaliknya, mana-mana masyarakat atau pihak yang cuai terhadap mana-mana satu di antara 2 perintah tersebut, tak ada islah atau tak ada taqwa, maka seringkali ditimpa laknat Allah yang membawa akibat huru hara dan hancur. Waliyazubillahi min dalik.
Dengarlah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunu ibadallahi ikhwana. Sahih Bukhari juzuk 6 muka 137, Sahih Muslim nombor 2574. Maksudnya, jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah al-kadai berikhwan atau bersaudara. Nasuh kita pakat duk jadi adik-beradik. Nabi pesan semua, Nabi takut benar. Pasal dia Nabi ibarat daripada pok. Nah, ya pasal dia takut anak-anak dia tu berpecah, berkecai, berbalah, bertakir, berperak-peranda, dia takut sangat. Dan sebab tu dia pesan, kunu ibadallahi ikhwana. Nah, hadis muttafaqun alaih. Dengan itu nyatalah bahawa di antara kaifiat beribadat kepada Allah ialah berikhwan. Kalau tak berikhwan katik tak boleh. Berikhwan sini mana bersaudara. Berasa adik-beradik, jangan berasa musuh. Jangan berasa musuh, berasa kesia. Nah, berasa kesia kepada orang-orang yang tidak faham kita dan tidak faham agama. Tidak faham agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sempurna beribadah kepada Allah dalam bentuknya yang lengkap kecuali melalui cara berikhwan. Seperti semaya jemaah. Kalau kita tak ada berjemaah, tak sempurna semaya itu. Jelas dah. Nah, beriktisam bihablillahi ta'ala, usaha menegakkan ukhuwah tidak memadai kalaulah tidak sama berusaha supaya semua kita beriktisam dengan tali Allah. Kerana kalau ukhuwah Islamiah adalah merupakan ikatan Allah yang tertambak di lubuk hati yang beriman, maka iktisam dengan tali Allah lah yang dapat menambah teguh kedudukan ukhuwah. Kerana iktisam bihablillah adalah hakikat perpaduan yang menolak perpecahan. Hakikat perpaduannya pegang dengan tali Allah tu. Semuanya tali Allah tu di serabut. Mu kata gini, tali Allah aku kata gini. Tu dia. Tali Allah ni dia tidak bercampur hawa nafsu. Jelas-jelas molek tali Allah. Seperti bersaudara, tali Allah. Kalau kita duk pakat lawan, nak balah mungku, tak usah baik dan sebagainya. Pening masyarakat pening lagi ni. Tak usah berbaik-baik. Tak usah baik. Nak bersaing orang ni tak usah. Tapi kita nampak duk suluh-suluh mari, dia tak ada lebih pada pemperayuk. Nah, bila saing orang ni, pemperayuk dia kurang. Ya tak usah. Pemperayuk ya. Nah, tu seru. Lepas tu ada sifat hak kita duk biasa baca ayat Quran kata baghyan bainahum. Sifat dengki mendengki hanya tu. Itu punca utama kepada perkelahian. Nah, tak usah baik buku dengki, buku pemperayuk. Kita tengok semualah tu. Tengoklah siapa-siapa ada mata hati yang sempurna, boleh rasalah benda tu. Emma ada sifat dengki dalam jiwa dia, emma dia kak pemperayuk. Dua perkara tu menyebabkan dia tak boleh terima ikhwah dia dalam Islam, dalam segi nak pakat kerja ikut kerja gapo. Nah, takut demo ni, nampak demo ni ada sikit, nampak demo ni lebih kan ni, dia takut gitu. Nauzubillah, dua-dua sifat tu celah. Pemperayuk pun tercelah, naf'iyun dia panggil. Lepas tu orang panggil baghyan bainahum pun tercelah. Sifat tercelah ya Allah Taala ulang kali dalam kitab dia berapa kali baghyan bainahum. Merupa sifat tercela di kalangan ahli ilmi baghyan bainahum. Bainahum sini baina ahli ilmi. Bukan di antara orang tamada duk nyadat ta tu dak. Nah, baghyan ni hasad deki yang berlaku di kalangan orang ada ilmu. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Dengarlah panggilan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Surah Al-Imran 1, 2 dan 1, 3. Maksudnya, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ingat malaikat Al-Quran tak ada ayat suruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa, malaikat ayat Nisa Al-Quran. Kalau lain ittaqullah tamada gitu. Hak ni ittaqullaha haqqa tuqatih. Ingat malaikat. Nah, sebagai satu ilmu daripada Al-Quran. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Masalah menjadi Islam lah.
Islam segi akidah, Islam segi zahir batin. Nah, Islam segi gerak dan dia, semaya puasa, Islam belaka. Islam lagi jadi suami Islam, suami isteri Islam. Yang ketiga, dan beriktisamlah, yakni berpegang teguhlah kamu sekalian dengan agama Allah, dan janganlah sekali-kali kamu berpecah belah. Itu dia. Dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dulu. Masa dulu kita balah tak ada sikit ni. Nah, zaman dulu sini zaman Nabi tu. Dan zaman dulu kita pun tak apa. Zaman dulu pun balah tak berhenti-berhenti. Nah, la ilaha illallah. Lah ni alhamdulillah tak ada lah. Kalau kita nak banding serupa dengan zaman Nabi juga, zaman lah ni. Nah, zaman Nabi Aus dengan Khazraj balah 120 tahun duk perang muka. Mati tak tahu senyap mana sebelah. Zaman kita seperti juga. Alhamdulillah dulu tu masya-Allah, na'udzubillah min dzalik. Lah ni tak ada dah tu. Hasil nikmat Tuhan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, lalu menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu bersaudara, berikhwan. Ikhwan ni nikmat Tuhan, bukan hak kita dak. Dan adalah kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari neraka. Alhamdulillah. Allahumma anqizna minan nar. Allahumma anqizna minan nar. Allahumma anqizna min syafa hufratin minan nar. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayatnya. Ayat ini dituju khas pada orang-orang beriman sahaja, tidak orang kafir dan tidak pula munafik. Orang lain pada ya ayyuhalladzina amanu tak kuasa nak terima ayat ni. Kerana yang lain daripada mukmin tidak kuasa menerima perintah Allah yang berbentuk takwa dan i'tisam. Apa kali suruh takwa, suruh i'tisam. I'tisam ni payah, wallahu a'lam. Nah, i'tisam berpegang dengan tali Allah ni payah. Bila tak pegang dengan tali Allah, jadi tali galah yang kita pegang. Ya duk saja tak ada lah dunia ni. Ya gia kosong tak ada. Emma kita pegang tali Allah, emma pegang tali yang lain. Dua tu. Na'udzubillahi min dzalik. Bila pegang tali lain makna kita berpecah belah. Tah tu ya panggil. Dan ayat ini adalah merupakan ayat tunggal dalam Al-Quran yang memerintah supaya hamba-Nya bertakwa pada Allah sebenar-benar takwa. Taqullaha haqqa tuqatih. Barangkali di antara hikmatnya wallahu alam ialah kerana bebannya ataupun beratnya pikul dalam nak menerima perintah Allah yang disusuli seterusnya secara atah dan tertib, iaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat ni kita royak banyak kali dah. Kata wa'tasimu, wa ni wa harhatah. Atah kepada ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi atah di sini ada padanya maksud. Nah, wa'tasimu bihablillah ni jangan kita duk tafsir kau orang ambil di wa'tasimu. Kalau tafsir ayat ni kena baca di ya ayyuhalladzina amanu taqullah lagi. Barulah boleh hubung wa'tasimu. Baru kita boleh mari tertik dia tu molek. Tidak itu malah baca wa'tasimu tak mari kalau kita tidak bina takwa pada Allah akan sebenar-benar takwa. Selagi tak takut ke Allah tak payah nak baikilah manusia ni. Masa dia dah hatu tu orang panggil tak ada kena duk jadi bahas panjang. Orang takut pada Allah saya mudah kira. Nah, mudah royak kata ni Allah Taala suruhlah ni. Selalu ya wak. Kalau tak takut pada Allah suruh nyakna tak ada. Tak wak. Ngaji nyakna ngapalah nyakna tak ada. Bolehlah mengajar nyakna tak ada kalau tak takut pada Allah. Ya tak wak. Ya tak ada jadi gapo. Kau pandai berkecek, kau pandai berlepas diri ya dah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Adalah amat berat kewajipan wa'tasimu, tidak terpikul kecuali oleh orang-orang yang hatinya mempunyai asas-asas iman dan takwa yang tinggi dan kukuh. Dalam arti kata haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Itulah asas i'tisam.